النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله وكلنا حسبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال الله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Maka barang siapa yang mengada-ngadakan dusta, mana mereka-reka pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sesudah munculnya dalil dan bukti, terang bukti dalil keesaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengadakan pendustaan, maka orang itu faulaika humuz zalimun. Maka mereka itu mengada-ngadakan, tenggelam di dalam sikap keras kepalanya. Itu mana? Maka dia itu dikatakan humuz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalim asal makna wadu'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan satu benda tidak kena pada hukum, pada tempat. Tidak meletakkan benda kena pada tempat. Maknanya kalau bersalah bertaubat, kalau silap kembali kepada Ta'ala. Ini golongan kufar tidak salah, dia degil, dia buat kerja-kerja yang bukan dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan cakap dia sebagai zalim. Zalim yang terbesar adalah zalim dengan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah taala, mensyirikkan Tuhan. Kemudian zalim sama makhluk-makhluk yang lain, menginyaya dan sebagainya. Dan zalim yang ketiga daripada diri sendiri. Dia menutup dirinya daripada mengenali Tuhan. Dia menutup jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membuka jalan-jalan yang lain daripada itu yang menyesatkan mereka dari jalan yang sebenar. Makna mereka menzalimi diri mereka sendiri. Berpunca daripada menjadi golongan mutajahilun, orang yang menjahilkan diri sendiri, kemudian terus tenggelam dalam lautan kesesatan, tidak menerima teguran daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim. Qul, katakan kepada mereka wahai Rasul yang paling sempurna, itulah baginda Rasulullah SAW, untuk menunaikan nasihat. Apa dia? Sadaqallah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui apa yang telah ada dan akan ada. Tidak ada keharaman atas perkara-perkara itu
dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekalianlah yang pertama mengharamkan perkara-perkara itu. Wahai Yahudi, itu mereka mengharamkan benda yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita yang telah lalu. Jika kalian ingin menghalalkan, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Islam. Nama Nabi semua beragama dengan Islam. Ikut, itulah diturunkan kepada orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu lurus, hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang lurus, bersih daripada kotoran-kotoran yang menyebabkan diharamkannya makanan-makanan yang baik. Kerana itu Ibrahim berada di jalan tauhid, jauh daripada sikap berlebihan, ia telah menyimpang daripada akidah yang menimbulkan kemusykilan. Wa ma kana minal musyrikin, dan penafian tegas dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Nabi Ibrahim tidak terlibat dengan unsur-unsur kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia, itu Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kerja-kerja penyengutuan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kerana fitrahnya bersih. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi lagi rasul, kemudian masuk dalam golongan pilihan ulul azm dan diberi pangkat dia sebagai khalil, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa Islam maklum kepada kita sampai peringkat dibakar, ya, bawa Islam sampai dibakar. Begitu hebat ujian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dia tidak terlibat dengan unsur syirik. Wa ma kana minal musyrikin, ya, bahawasanya Nabi Ibrahim tidak terlibat dengan unsur-unsur menyekutukan Tuhan, sebagaimana didakwa oleh golongan-golongan Yahudi dan sebagainya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam konsisten dan lurus di jalan tauhid, kerana semua para nabi dan rasul menyeru ke arah mengatakan ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Marilah semua kamu menyeru pada kalimah yang selaras, yang sama, bahawa kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam dia konsisten dan lurus di jalan tauhid, Allah SWT tidak akan membangun tempat ibadat yang pertama kali kecuali kerana dia dari Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia, agar mereka beribadat kepada Allah Ta'ala di dalamnya dan menghadap kepadanya, ialah lalladzi bi Bakkah, ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah itu nama asal Makkah, dipanggil Bakkah. Adalah rumah yang berada di Mekah sebelum Masjidil Haram dibangunkan, 40 tahun sebelum Baitul Maqdis dibangunkan. Ya, ia dibangun dengan keadaan mubarakan, diberkati, banyak kebaikan dan kemanfaatan bagi orang-orang yang dalamnya dan bertawaf mengelilinginya, menunjukkan mereka pada iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan utusan-utusannya. Wa hudan lil alamin,
dan menjadi petunjuk bagi semua manusia yang menghantarkan mereka ke tauhid zati, tauhid yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Jika mereka dibukakan rahsia-rahsia hukum wad'i dan tashri', hukum wada' dan hukum tashri' Allah Ta'ala. Sebab fihi ayatun, di dalamnya terdapat ayat dan tanda-tanda, dalil-dalil, bukti-bukti, bayinat yang amat terang, bukti-bukti tanda yang terang dan jelas yang menunjukkan pada tauhid zat, mana tauhid pentauhidan kepada Allah Ta'ala secara zati. Di antaranya terdapat apa dia? Maqam Ibrahim, iaitulah maqam Ibrahim, iaitulah maqam rida dan berserah diri, lambang di situ bagi isyarat hakikatnya. Itulah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waman dakhalahu kana aminah, waman dakhalahu, barang siapa masuk akan dia, siapa masukinya sebagai tamu muslim yang berserah kepada Allah Ta'ala, kana aminan, maka amanlah dia dari bisikan egonya sendiri dan usikan lain-lain, iaitu ghairiyah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kedudukan rohani dia akan tenang sebagaimana jasad dulu, itu dapat menghadap dengan tepat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni untuk mencapai tauhid dan merealisasikan diri di makam ubudiyah dan ihsan, ia wajib bagi manusia berhaji, mana mengerjakan tuntutan ibadah haji ke Baitullah yang memerankan hatinya. Mana tadi? Itu hati Ibrahim, sang kekasih itu, yang patut sebagai pengganti hilangnya teman. Man istata'ah, siapa saja yang mampu di antara kalian, wahai orang-orang yang terpilih dalam gurun kemungkinan melakukan perjalanan ke Baitullah, ilahi sabilah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Barang siapa yang mampu, ada istita'ah, ada istita'ah bin nafsi atau bi ghairi, yang mampu dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain, dengan dibayar upah mengendalikan dia, bagaimana dibahas panjang dalam kitab-kitab bab haji dan kitab fiqh. Maka mampu, menjadi kewajipan bagi dia melakukan ibadah haji. Kemudian waman kafara, barang siapa yang engkar kufur, tiada pergi haji kerana engkar dan keras kepada dia, ada duit, ada kemampuan lebih pada mampu, sengaja mereka tidak pergi. Sebab apa? Dia ada dua situ. Kalau malas, lain hukum. Kalau engkar hukum, tak wajib kerja, atau lain hukum. Pada engkar maka kufur terus, kalau tidak dia kufur nikmat saja. Waman kafara, dan siapa yang kufur, mana engkar, tidak pergi haji kerana engkar itu dan keras kepada, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, fa innallaha ghaniyun, maha kaya dari semua ciptaan. Apa makna maha kaya? Tidak berhajat,
Yang kaya yang sebenar ialah tidak berhajat. Adapun yang berhajat itu dipanggil fakir, walaupun dia sudah jadi jutawan. Itu kaya manusia banyak harta, dia panggil hartawan. Banyak duit panggil jutawan. Tapi dia berhajat tak? Berhajat. Semua dia berhajat. Nyawa dia pun dia berhajat. Nafas dia pun berhajat kepada Ta'ala. Makan, minum, rezeki. Mana dia tidak lepas daripada terikat dengan Allah Ta'ala. Maka hukum dia fakir. Walaupun kaya sebenar, dia tidak memerlukan pada sesiapa, sebab dia sudah cukup. Maka itu adalah sifat tunggal mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Allah Ta'ala ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala tadi ghaniyun, maha kaya, tidak berhajat kepada sekalian alam, sekalian makhluk yang diciptanya itu. Maha kaya dari semesta alam, tidak peduli dengan mereka, ya, tidak berhajat kepada makhluk, tidak peduli kepada mereka dan ibadat mereka. Namun Allah Ta'ala mewajibkan ibadat kepada mereka dan kembali kepadanya agar mereka mencapai maqam ubudiyah. Jadi Allah Ta'ala tidak mengharapkan, tidak berhajat kepada maha kaya dengan mereka dan ibadat mereka. Mana kalau mereka buat ibadat tidak menaikkan martabat Allah Ta'ala, sebab kalau naik mana asal dia rendah. Kalau mencukupi maknanya asal dia tak cukup, itu mustahil. Allah Ta'ala sudah cukup, maha tinggi, dia tak memerlukan. Itu makna maha kaya yang sebenarnya. Tidak peduli, mana tidak menghiraukan dengan mereka itu. Maksud dia apa? Tidak mengharap. Kalau kita sentiasa mengharap dan ibadat mereka. Namun Allah mewajibkan ibadat, kenapa tu? Kepada mereka dan kembali kepadanya. Ya. Namun Allah Ta'ala mewajibkan ibadat kepada mereka dan kembali kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Apa nak kembali? Rojak. Bukan mana kembali situ kembali manfaat bertuan, itu salah. Yang mana kembalinya, mana rojak dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung dia kepada tujuan dia. Allah Ta'ala mewajibkan ibadat supaya manusia itu kembali kepada dia, ya. Agar mereka mencapai, bila dia kembali kepada Ta'ala, dia mendapat jalan kembali di makam ubudiyah kehambaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Ta'ala kita akan kembali, ya. Dan berhak untuk disebut khalifah dan wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mereka tunduk. Jadi ketundukan mereka kepada arahan yang Tuhan wajibkan, bukan arahan itu membawa manfaat kepada Tuhan, tidak. Tuhan tidak bertambah sebab dia sudah cukup, ya. Jadi kembali balik kepada hamba itu sendiri. Itu makna kaya yang sebenarnya. Kemudian qul ya ahlal kitab ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.